Baik, kerajaan dilapor sedang mengadakan rundingan bersama blok pembangkang dalam usaha mewujudkan Perjanjian Kepercayaan dan Perbekalan atau CSA. Ahli Parlimen Damansara Tony Puah berkata, Pakatan Harapan sedia menerima CSA oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekiranya tawaran itu sama seperti yang dilakukan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini. Jadi apa bentuk perjanjian yang kita lihat boleh menghasilkan kerjasama paling proaktif? Apa yang harus menjadi fokus utama sekarang? Dan apa contoh yang mungkin kita boleh ambil dari negara lain? Bersama saya untuk membincangkan tentang bentuk kerjasama yang terbaik, Profesor Madya Dr. Muhammad Fuad Uthman, Ketua Kluster Keselamatan dan Kestabilan Negara Majlis Profesor UUM. Terima kasih Prof bersama saya dalam rutin Awani jam ini. Bagaimana Prof melihat kerajaan dan blok pembangkang Pakatan Harapan dapat bekerjasama dengan lebih proaktif? Saya rasa Laila, pada ketika ini semasa keadaan negara dalam keadaan konflik dan masalah ekonomi, saya rasa kerajaan memerlukan bantuan dan sokongan daripada semua pihak, bukan sahaja daripada kerajaan, daripada jentera kerajaan, NGO, tetapi juga daripada barisan pembangkang. Jadi sebagaimana yang kita tahu, Perdana Menteri yang lampau, yakni Tan Sri Muhyiddin, pernah membuat beberapa cadangan dalam memperkuatkan institusi parlimen dan kerjasama di antara pembangkang, contohnya reformasi sistem parlimen, voting 18, peruntukan sama dan sebagainya. Saya kira ini semua perkara-perkara yang boleh diambil kira oleh kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri untuk melihat ini semua sebagai antara unsur-unsur yang boleh memperkukuhkan lagi institusi parlimen kita, dan juga cara bekerja di antara kerajaan dan juga pihak pembangkang yang akan cuba untuk mengeluarkan negara daripada keadaan konflik COVID-19 ini dan juga konflik ekonomi. Jadi saya kira adalah cukup cantik kalau kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri boleh mengambil kira beberapa cadangan ini. Mungkin bukan semua, tetapi beberapa perkara yang boleh dibuat segera, sebagai contohnya jumlah ahli pembangkang dalam semua select committee dan sebagainya, ataupun ada kemungkinan untuk cuba memperkenalkan akta anti lompat parti seperti yang diminta sebelum ini. Jadi ini semua mungkin boleh dilihat, mungkin prosesnya agak lama, tetapi sekurang-kurangnya ia boleh dimulakan pada ketika kerajaan ini. Dan kalau kita lihat, kerjasama pembangkang dan kerajaan ini adalah sesuatu yang biasa yang dilakukan, bahkan banyak negara-negara lain pernah laksanakan, khususnya ketika konflik dan juga peperangan. Sebagai contoh, di Kanada pernah buat, malahan Perdana Menteri Boris di UK melaksanakan benda yang sama, di Amerika juga pernah berlaku. Jadi ini semua adalah perkara yang biasa, bukan sesuatu yang tidak pernah dibuat. Jadi saya kira kalau boleh kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri melihat perkara-perkara ini, pastinya dia akan memperkukuhkan lagi. Yang pertamanya, dia memperkukuhkan lagi segala usaha-usaha yang boleh dibuat oleh kerajaan dan pembangkang. Yang kedua juga, dia boleh menolak unsur-unsur sabotaj kepada kerajaan yang sedia ada. Jadi kerajaan boleh memberikan fokus yang termaksima mungkin untuk mengeluarkan negara daripada keadaan sekarang ni, Lala. Tawaran yang dibuat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini antaranya fokus kepada agenda reformasi, langkah-langkah progresif seperti yang Prof katakan tadi. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga tidak boleh lupakan kita memerangi pandemik COVID-19 sekarang ini. Saya melihat tawaran yang dibuat itu lebih kepada jangka masa panjang. Tetapi kalau kita melihat kepada situasi krisis kesihatan, krisis ekonomi dan sebagainya, itu memerlukan penyelesaian yang lebih jangka masa pendek, short term solution dan segera. Apa Prof melihat langkah segera, apa yang patut difokuskan sekarang? Saya rasa sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini, antara perkara-perkara yang perlu diteruskan dan diperkukuhkan, sebagai contohnya yang pertama adalah pemberian vaksin. Bukan sahaja vaksin pertama, tetapi juga vaksin yang kedua. Kerana banyak kajian yang telah dilaksanakan menunjukkan kesan yang cukup baik terhadap mereka yang telah mengambil vaksin yang kedua. Walaupun mereka masih lagi terdedah kepada jangkitan, tetapi kadar jangkitan itu tidaklah
seteruk sebagaimana yang sebelum ini mungkin pada tahap 1 dan tahap 2. Yang keduanya saya kira kerajaan perlulah melaksanakan dasar-dasar yang boleh memberikan kesan yang positif kepada sebagai contohnya peniaga-peniaga kecil dan sederhana, bagaimana mereka boleh dibantu secara semerta dengan bantuan-bantuan kepinjaman dan sebagainya supaya semua saya kira beratus ribu golongan ini dapat dibantu untuk bangun semula, untuk sustain dan terus berniaga kerana dia punya kesan rolling over itu akan banyak kan bila dia boleh berniaga, boleh bawa duit ke rumah, boleh berbelanja untuk anak bini dan sebagainya. Dan ini semua adalah apa yang diperlukan pada ketika ini supaya kita boleh galvanize, boleh memulakan kembali, merancakkan kembali sistem ekonomi kita. Dan pada masa yang sama juga, kita perlu juga pada ketika ini cuba mengintai apakah dia ada peluang untuk menarik kembali semua FDI, Foreign Direct Investment yang pernah banyak ada di Malaysia ini dan mungkin kebelakangan ini telah banyak keluar daripada Malaysia. Jadi itu antara perkara-perkara yang penting ekonomi, kesihatan dan juga foreign direct investment selain daripada memperkukuhkan perpaduan negara, sistem Ya. politik, sistem parlimen dan sebagainya Lela. Prof, kalau kita nak fahami dari segi politik, apa insentif yang ada untuk kerajaan bekerjasama dengan pembangkang sekarang? Saya rasa insentif semerta ataupun serta-merta yang boleh kerajaan harapkan ialah supaya mungkin dalam dasawarsa ataupun tempoh sehingga pilihan raya yang ke-15 ini, sekurang-kurangnya mereka boleh diberikan keadaan yang aman dan boleh memfokus secara semaksima untuk berkhidmat kepada rakyat. Kita dah dengar banyak kali daripada interview dan sebagainya bagaimana rakyat dahagakan bantuan, sokongan, kepimpinan daripada kerajaan. Jadi saya kira kalau kerajaan boleh bekerjasama dengan lebih bermakna dengan pihak pembangkang, pastinya dia akan memberikan ruang dan peluang yang elok, yang cantik untuk kerajaan bergerak dengan lebih efektif lagi. Jadi saya kira pembangkang juga memahami keadaan ini dan mereka sekiranya sebagaimana yang kita lihat banyak kenyataan-kenyataan yang telah diberikan, sekiranya mereka melihatkan bahawa kerajaan ini boleh membawa perkara yang bermakna, reformasi dalam beberapa sistem, mereka juga tidak ada sebab sebenarnya untuk mengganggu gugat kerajaan ini. Ialah kalau kita lihat mungkin jumlah 114 itu tidak banyak, tetapi dengan adanya CSA ataupun olive branch yang cuba diberikan oleh Perdana Menteri kita kepada pihak pembangkang, pastinya dia akan memberikan keadaan yang lebih terfokus, membantu, disokong agar semua usaha-usaha untuk menangani COVID-19 dan juga membina Ya. kembali ekonomi ini tidak akan diganggu, Lela. Prof, akhir sekali secara ringkas, kita tahu kita sedang membincangkan tentang CSA, Perjanjian Kepercayaan dan Keperbekalan CSA ini. Ketika ini yang dilaporkan sedang dirundingkan antara kerajaan dan blok pembangkang. Sejauh mana Prof melihat ini akan bertahan jangka masa panjang ataupun pendek jangkaan Prof? Saya rasa ia banyak bergantung pada pihak kerajaan lah. Kalau kerajaan boleh memberikan apa yang pembangkang mahukan dengan reformasi yang bermakna, kerjasama yang bermakna, yang tersusun, yang berstruktur. Apa yang diminta oleh pihak pembangkang ini mungkin adalah apa yang berstruktur. Kan contohnya tawaran-tawaran yang diberikan, sebagai contohnya kedudukan yang sama dalam parlimen, peruntukan yang sama, peluang-peluang yang sama, saya kira dia akan boleh mewujudkan suatu suasana politik yang stabil di negara kita. Sekurang-kurangnya sehingga pilihan raya ke-15 lah. Tetapi kalau kerajaan agak sukar untuk manuver sedemikian, mungkin pihak pembangkang dia mengintai-intai peluang lah. Ya. Dia orang ni kalau pembangkang, kalau politician ni, ahli politik memang begitu. Tapi sekiranya kerajaan boleh memberikan peranan yang bermakna juga pada pembangkang, saya pasti pembangkang juga tidak ada sebab melain untuk memberikan sokongan yang padu kepada semua usaha-usaha kerajaan, Laila.